Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar di Kuching, Sarawak. Ini adalah Kami Anak Sarawak di mana kami bawakan kepada anda sisi yang berbeza, posisi yang berbeza dan rupa yang berbeza individu yang digelar pemimpin di Bumi Kinalang. Dan saya hari ini tidak kesorangan. Mungkin ramai yang sudah kenal sisi ataupun individu ini kerana beliau tidak asing lagi di Sarawak ini dan juga di Malaysia boleh dikatakan. Saya bersama Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah yang kini berada bersama saya di Kuching, Sarawak, dan saya amat berbangga kerana dapat bersama dengan Datuk di Kuching ni kerana ini bukanlah visit saya yang pertama di Kuching. Berkali-kali selalunya bekerja tak pernah dapat jumpa Datuk dan ini adalah peluang yang sangat istimewa bagi saya dan juga kru-kru yang lain. Terima kasih Tok kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih kerana berkunjung ke Sarawak. Baik. Ini mungkin tak akan yang terakhir. Mesti lepas ni ada lagi. Jadi Datuk, ya, kita nak tahu ramai orang kenal Datuk sebagai seorang pemimpin, ahli politik dan sebagainya. Pada permulaannya dulu kita nak kenal Datuk daripada sisi yang sedikit berbeza. Mungkin sedikit hobi Datuk, dulu daripada kecil berasal dari mana. Jadi mungkin daripada segi itu orang boleh kenal Datuk Seri Karim Rahman Hamzah yang lebih mendalam sikit supaya mereka boleh, orang kata, attach sikit kepada Datuk. Well, nama saya Abdul Karim Rahman Hamzah. Saya sebenarnya berasal dari Kuching. Tempat lahir saya, ramai orang tak tahu saya lahir di kampung sama dengan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo. Kampung tu kecil saja, kampung Bandar Shah. Saya pun berasal daripada kampung Bandar Shah. Sama dengan Tok Nan juga. Tok Nan pun daripada kampung tu. Ramai itu ahli-ahli politik hebat. Ya. By coincidence saya rasa. Umur saya 61 tahun. Adik-beradik ada 5 orang. 3 orang lelaki, 2 perempuan. Dan kalau dilihat dari segi politik, memang kawasan saya taklah berapa jauh dari Kuching. Itu tempat yang dipanggil Asajaya. Tempat itu adalah tempat yang amat berhormat Ketua Menteri dahululah. Pada masa ini dia sudah jadi Tuan Yang Terutama Gubernur Sarawak. Bila dia pindah ke Balingian 20 tahun dahululah, dia telah mewarisi tempat itu untuk saya. Pada masa itu saya adalah setiausaha politik kepada beliau juga. Dan di situlah permulaannya. Dari segi minat, hobi, memang I don't play golf, unfortunately. Ada satu ketika tu saya minat golf. Dan football, maybe? Football? Bola sepak? Football saya minat, tapi saya tak main. Saya minat menonton. Tim mana tu kalau boleh kongsi sikit? Dari sekolah dulu, dari sekolah lagi sampai sekarang memang menyokong tim Liverpool. Wow. Ramai tu peminat-peminat Liverpool di Sarawak ni, ramai daripada sebenarnya. Sekolah dari tahun 70-an sampai sekarang, dari zaman Ian Rush lagi sampai sekarang. Memang saya minat Liverpool lah. Walaupun Liverpool lama tak dapat menjuarai EPL, tapi masih menjadi penyokong setia. Alhamdulillah sekarang ni kita dapat melihat Liverpool hebat juga sikit lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi Datuk, mungkin Datuk kata tadi minat sukan tu ada dan itu serba sedikit pentingnya minat Datuk tu dalam bidang sukan kerana portfolio Datuk sebelum ini pun sukan juga. Tapi masa kecil-kecil dahulu ramai orang kalau tengok bola sepak ni selalunya itulah dia, Manchester United, Liverpool. Jadi Datuk masa kecil-kecil dulu agaknya apa sukan ke yang selalu dimainkan masa di kampung dahulu? Masa kecil saya memang minat lomba basikal. Wow. I'm a cyclist before. Pernah dalam tahun 70-an lagi sudah terlibat daripada tahun masa saya dalam tingkatan 2 saya dah terlibat dalam perlombaan lomba basikal. Kalau orang di Kuching memang tahulah, probably masa tu saya antara yang top lah. Kalau dalam perlombaan basikal pernah terlibat dalam lomba jauh, lomba lebur raya, Kuching, Serian Kuching,
Kuching sampai Seri Aman. Masa itulah kita ada tim lomba basikal kita sendiri. Begitulah. Untuk hobi-hobi yang lain, saya minat memancing. Bukan di sungai tapi Laut. lebih di laut. Memang sudah 30-40 tahun saya pergi memancing. And apart from that, I'm a biker. Wow. Saya memang minat big biking. Big bikes. Kalau pergi ke Indonesia, pergi ke Kota Kinabalu, Riding, ataupun riding ya. Begitu. Kalau saya lah dengar daripada Datuk cakap tu, semuanya related dengan apa yang Datuk buat dan sumbangkan ketika ini. Bila kita kata pergi ke Kota Kinabalu, semua itu semua melancong. Itu semuanya ada kena-mengena dengan portfolio Datuk secara tidak langsung. Jadi mudah sedikit. Ya. Ya. Jadi Datuk, kita juga nak tahu perubahannya kalau kita lihat zaman-zaman dahulu dan ketika ini, perubahan daripada segi apa yang belia suka tu berbeza. Kerana kemudahan tu sekarang ni dah ada. Jadi macam mana Datuk tengok perubahan kalau tengok sekarang ni? Dulu Datuk kata naik basikal. Ketika ini perubahannya ke e-games pula. Jadi apa perasaan Datuk melihat kepada perkembangan itu? Kerana tapi ada juga yang zaman sekarang yang orang belianya masih suka lumba basikal masih. Tetapi perkembangan tu, bagaimana Datuk lihat tu? Ya, kalau kita lihat perubahan dalam dunia berkenaan dengan gadget-gadget yang diminati oleh belia-belia, remaja dan sebagainya. Kalau tahun 70-an, 80-an minatnya lain, lebih kepada physical sport ataupun sukan-sukan yang melibatkan tenaga. Tapi pada masa ini, terutama sekali selepas tahun 2000, apabila peningkatan gadget, terutama sekali games, Nintendo, terus sampai pada sekarang Dota dan sebagainya, keadaannya sudah berubah. Satu ketika dahulu, kita cuba menasihati anak-anak muda, jangan terlalu gairah, jangan terlalu statik saja dalam minat itu kepada sukan e-game ataupun e-sports ni. Kerana pada pandangan saya sebagai orang lama, orang tua, sukan-sukan begitu memang bagus, activate ataupun motivate your mind. Tetapi dari segi fizik, saya rasa tidaklah begitu baik juga kerana kita tidak menggerakkan tenaga kita. Jadi sebab itulah apabila bertembung ataupun berjumpa dengan kumpulan-kumpulan remaja belia, nasihat saya masih macam tu juga. Minat tak apa kepada e-sport, kepada gadget-gadget, tapi jangan lupa juga kepada sukan-sukan bola sepak, futsal, badminton, takraw dan sebagainya. Kerana sukan-sukan seperti itu amat baik sekali dalam pembangunan fizikal seseorang insan. Betul. Jadi Datuk, bila kita tengok sekarang ini, ramai juga selepas minat kepada gadget dan sebagainya, sekarang ini mula juga timbul minat mereka kepada pelancongan. Nak hiking, masuk ke hutan dan sebagainya. Dan Sarawak ni kaya dengan benda-benda begitu. Tadi je kita berbual pasal mulu dan sebagainya. Macam Datuk sendiri, adakah minat tu ada untuk Datuk pergi hiking ke bila ada masa tu dengan keluarga? Masa muda dulu memang saya minat kepada riadah-riadah seperti itu. Naik bukit, trekking, jungle trekking, canoeing, memang saya minat. Tapi pada masa ini memang kerana kerjaya dan sebagainya. Dan minat tu masih ada. Tapi kalau kita lihat apabila kita dilanda oleh COVID ni, ada hikmahnya juga. Dan ramai rakyat tempatan kalau masa cuti sekolah mereka keluar negeri, keluar negara untuk beriadah ataupun cari alat sumber-sumber alam yang cantik-cantik. Tapi apabila COVID melanda kita, kita galakkan domestic tourism. Rakyat ni untuk pergi berkelah, terlibat dalam jungle trekking, terlibat dalam canoeing. Dan boleh saya katakan bahawa
satu daripada sukan ataupun riadah yang amat diminati oleh rakyat Sarawak sekarang ni adalah cycling. Di Sarawak memang beribu-ribu cyclist pada masa ini yang melibatkan bukan saja orang tua tapi anak-anak kecil, ayah, ibu, anak-anak yang lain, ramai-ramai. Dan kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ia telah dapat merapatkan lagi institusi keluarga, the bonding dalam satu-satu keluarga. Apabila satu keluarga itu turun ujung minggu, minat yang sama, dia anaknya keluar riding, sikit sebanyak bagus untuk riadah, untuk fizik mereka, dan selain daripada itu ia juga merapatkan institusi keluarga, the bonding dalam satu-satu family. Selepas ini kita akan berehat terlebih dahulu, tetapi selepas ini saya nak bertanyakan kepada Datuk apa sebenarnya yang special mengenai Asajaya, kerana itu adalah specialty Datuk. Baiklah, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Masih bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Kami Anak Sarawak. Saya bukan anak Sarawak tetapi saya ditemani anak Sarawak yang hebat sekali, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, yang saya boleh katakan kekal sebagai calon Tun Asajaya. Tadi saya janjikan kepada mereka nak tahu specialty Asajaya ni, makannya dan tempat yang perlu visit di Asajaya. Okey, Asajaya tu adalah satu kawasan tepi laut yang tidak begitu jauh daripada Bandaraya Kuching. Dengan adanya kemudahan jambatan yang telah dibina melintasi Batang Semerahan. Batang tu sungai Sungai Semerahan. Jadi untuk pergi ke Asajaya, kalau dahulu 10 tahun dahulu mungkin makan masa 1 jam setengah, tapi sekarang ini kawasan yang paling dekat kepada saya dalam Dewan Undangan Negeri Asajaya itu hanya 20 minit saja. Tapi pusat pentadbirannya di Pekan Asajaya, ataupun dahulunya dipanggil Nonok, bahasanya mungkin kalau di Semenanjung Malaysia tak begitu elok, tapi sudah ditukar ke nama Asajaya. Tempat tu lebih kurang taklah sampai 1 jam lah daripada Kuching. Tempat itu adalah tempat yang telah membangun semenjak 30 tahun yang dahulu. Apabila tempat itu adalah kawasan yang amat berhormat Ketua Menteri pada masa itu. Apabila Ketua Menteri memegang satu-satu tempat, tempat itu akan meletup. Jadi dalam kawasan Asajaya yang terletak dalam bahagian Semerahan, ia telah menunjukkan pembangunan yang amat pesat sekali semenjak daripada 30 tahun dahulu dengan pembinaan jaringan ban. Kerana tempat itu kalau kita lihat dia agak oleh kerana dia tepi laut. Tiap-tiap bulan kita melihat air, bila air naik, high tide, ia akan melimpah masuk dan agak susah untuk dibangunkan dari perspektif pertanian. Tapi tempat itu telah dibuat jaringan ban yang terbesar di Sarawak. Jadi dengan jaringan ban itu, kawasan yang dahulunya boleh dimasuki oleh air masin tidak dapat, dan tanahnya dapat diusahakan. Dan di atas ban itu telah dibina jalan raya. Kalau dahulu untuk pergi ke Asajaya perlu menggunakan laut. Kita perlu keluar daripada Sungai Sarawak dan melintasi laut untuk sampai ke Asajaya. Tapi hari ini semua itu sudah jadi sejarah saja. Dan ekoran daripada itu, pembangunan telah dapat naik, jaringan jalan raya, kemudahan air bersih, elektrik, semuanya masuk. Karena apabila jalan raya sudah ada, kemudahan-kemudahan ini semuanya ikut sama. Dan pada masa ini pun konektiviti internet pun ada juga.
Dari segi latar belakang penduduk, kalau dahulu ramai mereka adalah nelayan yang tinggal tepi-tepi laut tu, mereka nelayan yang tinggal belah dalam sedikit. Ramai mereka menjalankan kerjaya sebagai petani-petani. Tapi pada masa ini memandangkan ya sudah agak dekat dengan Bandaraya Kuching, ramai anak-anak muda daripada Asajaya mereka bekerja di Kuching. Mereka bekerja di Kuching dan tahap pendidikan pun makin lama makin bagus. naik. Jumlah mereka yang masuk ke universiti tiap-tiap tahun, saya berani katakan beratus masuk tiap-tiap tahun. Kalau dahulu 30-40 tahun boleh kira lagi satu jari, dua jari. Tapi pada masa ini memang yang pergi ke universiti memang ramai, dan ini menunjukkan perubahan minda terutama sekali terhadap keluarga-keluarga nelayan dan petani terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kehidupan mereka. Dan alhamdulillah saya dapat melihat ramai sekali keluarga-keluarga yang ada mempunyai anak-anak yang sudah masuk ke Menara Bergading. Datuk, tadi Datuk kata tertumpu kepada nelayan, laut dan sebagainya, seafood. Seafoodnya ada, tapi ramai di antara mereka itu menangkap bahan-bahan itu daripada laut, tapi dijual di Kuching. Jadi orang boleh katalah yang kat Kuching seafood ni, center tu yang ternama belum lagi. Tapi saya sedang dalam usaha untuk meningkatkan perkara itu. Sebab itu pada masa ini saya sedang membangunkan satu tempat di Kampung Temirat, iaitu kampung yang terbesar dalam kawasan Dewan Undangan Negeri saya. Satu pasar yang mana kita boleh bangunkan tempat makan, ada waterfront yang macam waterfront di Kuching, supaya tempat itu menjadi tempat kunjungan rakyat daripada Bandaraya. Instead of ataupun daripada mereka datang ke Kuching, saya nak melihat orang daripada Bandaraya Kuching pergi ke sana. Betul-betul. Tapi saya nak tahu sikitlah, kalau Datuk balik Asajaya tu, kedai kopi ke restoran mana sebenarnya yang selalu orang jumpa Datuk Karim semua macam, oh Datuk Karim suka makan kat sini ni, dia selalu dekat sini ni, kat mana tu? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Jadi nanti orang pergi Asajaya, orang akan cari, oh inilah kedai Datuk Karim selalu pergi. Kat mana tu? Kalau di Pekan ataupun di Bandar Asajaya, memang dia ada kedai-kedai makannya sendiri. Tak perlulah saya nak specifically memberitahu yang lain. Nanti kecil hati orang. Betul. Okay. Tapi breakfast meal of the day tu apa agaknya? Sebab saya kalau saya pergi breakfast dekat Kuching ni, selalunya memang mi kolok macam-macam. Mi kolok, laksa Sarawak tu mesti ada. Kalau Datuk sendiri? Dari segi makanan, lain daripada di Semenanjung orang suka makan nasi lemak, roti canai. Kalau di Sarawak ni breakfastnya ataupun sarapan pagi adalah mi kolok, mi Jawa, ataupun kuih-kuih lah. Kalau laksa Sarawak tak boleh lupa lah. Macam saya ni memang minat dengan laksa Sarawak. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu mesti ada at least sekali makan laksa Sarawak. Jadi perjalanan politik Datuk ni orang kata dah lama, daripada 2001 kalau tidak silap saya. Jadi saya nak tahu jugalah detik permulaan politik tu. Bukan senang tiba-tiba kita bangun tidur, kita kata okay lah, I want to forget my whatever I've been doing, I want to be in politics. It's not as easy as what people think. Dia perlukan support, perlukan juga bayangan apa sebenarnya misi dan visi kita. Macam Datuk sendiri daripada awal 2001, bukan masa yang pendek, masa yang panjang untuk mengecapi apa yang Datuk telah kecapi. Bukan hanya untuk Datuk tapi untuk juga rakyat. Jadi bagaimana Datuk nak portray kepada rakyat-rakyat dan juga belia-belia di sana, politics is not something that kita perlu takut. Tapi dengan basis yang ada, benda tu boleh berlaku demi untuk kita sebagai individu dan juga rakyat juga, Datuk. Saya melihat politik ini sebagai satu platform untuk dapat membantu rakyat. Tapi untuk kita terlibat dalam politik, kita mesti ada apa yang kita panggil jiwa, jiwa untuk rakyat. Dorongan itu,
Dan dari situlah kita dapat mempunyai minat yang mendalam dan tidak dicampur aduk dengan kepentingan lain yang selalu kadang-kadang kita lihat ada juga ahli-ahli politik yang memberi lebih penekanan kepada bagaimana hendak memperkayakan diri sendiri. Inilah yang menjadi isu yang agak besar kadang-kadang. Ramai ahli-ahli politik selepas menjadi wakil rakyat ataupun baru terlibat sebagai ketua bahagian, yang diberi keutamaan adalah banyak kontrak yang nak dapat. Kalau nak memikirkan dari perspektif itu, lebih baik jangan masuk politik. Saya terlibat dalam politik walaupun saya sudah menjadi wakil rakyat untuk 20 tahun. Saya terlibat secara mendalam 10 tahun sebelum itu dalam membantu satu kawasan bersebelahan dengan kawasan Dewan Undangan Negeri Asal Jaya, iaitu di Sadong Jaya. I was involved in a lot of way dalam pergerakan pemuda pada masa itu dalam kawasan Sadong Jaya. 10 tahun saya di sana. Sedikit lagi Datuk, kita tahu kita menjelang pilihan raya negeri ke-12 Sarawak tidak lama lagi. Dan saya pasti Datuk mempunyai inspirasi dan aspirasi Datuk sendiri untuk memastikan kestabilan politik itu penting. Kerana ketika ini rakyat mahukan kestabilan politik kerana mahu melihat kepada pembangunan yang akan diberikan. Kerana kita pun sudah ditampar hebat dengan COVID-19, banyak yang terjejas. Mungkin secara ringkas Datuk, inspirasi dan aspirasi Datuk menjelang pilihan raya negeri ke-12 ini. Menjelang pilihan raya negeri ke-12, harapan saya pilihan raya ini akan berjalan dengan baik. Dan selain daripada itu, kepada pengundi-pengundi di negeri Sarawak untuk jangan khawatir kerana untuk turun pergi mengundi. Kerana mengundi itu adalah satu tanggungjawab, hak yang perlu kita lakukan untuk memilih siapa yang akan menjadi kerajaan, parti mana yang akan menjadi kerajaan untuk 5 tahun yang akan datang di negeri Sarawak, dan jangan dipersia-siakan tanggungjawab itu. Dan selain daripada itu, apabila kita hendak memilih, siapa yang akan menjadi wakil kita, kita perlu perdalami, buat analisa dengan sedalam-dalamnya, sama ada parti dan juga wakil yang kita hendak pilih itu adalah seseorang ataupun parti yang boleh membawa kebaikan kepada kita dan jangan terlalu ikut dengan emosi. Sarawak ini adalah sebuah negeri yang besar, yang mempunyai 27 etnik yang pelbagai, dan dalam kita mempunyai etnicity yang pelbagai itu, kita perlu jangan melihatnya dari perspektif hanya bangsa saya, hanya suku kaum ini. Kita perlu melihatnya dalam perspektif yang lebih besar dan jangan terlalu ekstrim. Kalau kita hendak memilih kerajaan ataupun pemimpin yang mempunyai pandangan yang agak ekstrim, sama ada dari segi agama ataupun dari segi pandangan racial dia, negeri kita ini saya percaya tidak akan dapat membangun ataupun pergi ke hadapan. Sebab itulah tanggungjawab peranan yang dimainkan oleh pengundi, sama ada pengundi yang sudah boleh mengundi ataupun kepada anak-anak muda yang akan menjadi pengundi selepas undi 18 itu dibolehkan tahun depan. Mereka itu mesti melihatnya dari perspektif itu secara mendalam. Baik. All the best. Saya pasti semua akan berjalan dengan lancar. Ingat pesan Datuk tadi, keluarlah mengundi kerana itu adalah tanggungjawab anda dan jangan risau, patuh sahaja kepada SOP. Baiklah, itu sahaja masa yang kita ada untuk Kami Anak Sarawak pada kali ini. Saya Jasmine Mubakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.